弟兄姐妹们，大家平安，欢迎来到铁上人家法文部。今天是10月25号。那今天的赞美敬拜由美云姐妹来带领。那今天的正道由我们总组长潘弟兄来为我们正道。那我们准备好了我们的心吗？我们一起来赞美敬拜我们的神。弟兄姐妹们平安，早上好！感谢上帝，又是新的一天，好让今天早晨我们能够来赞美敬拜我们的神。当还没有开始之前，让我们准备好我们的心，让我们一起来祷告。亲爱的天父，满心感谢你，感谢主耶稣，你赐给我们每一个人有生命气息，好让今天早晨我们能够来赞美敬拜我们的神。主耶稣，我们把我们的聚会今天都完全交托在主你的手中，我们把我们的聚会从头到末了都交托。祷告乃是奉主耶稣的圣名祈求，阿们。我们要全心感谢、全心赞美的来敬拜我们的神，阿们。让我们一起来拍手。全心感谢，全心赞美，进入你的眼，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面一路过滤，喜乐满盈，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世3000日。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。全心来赞美我们的神。全心赞美，进入你的园，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面，在你里面一无挂虑，喜乐满盈，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世3000日。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。我要全心赞美，跳舞颂扬你名，在你殿中一日胜过在世3000日。我要全心赞美，赞美还有赞美不停，一人捧礼欢呼，神有呼吸。阿们，感谢神，感谢主，我们全心的赞美我们的神。我们相信，无论什么事情发生在我们身上，我们相信神的恩典都够我们用。阿门。唤醒一起实在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每尊
们用。你的恩典够我用，是主你的恩典够我们用。不比我软弱，靠着耶稣的神永得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。你的恩典够我用，能力不比我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。永不离弃，一生常相伴。是的主，是的神，你的恩典每天都够我们用。是的主，我们不缺乏。Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami masih hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selalu baik dalam hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku
他配得我们的赞美敬拜。主耶稣，我们感谢你的恩典在我们生命中。主耶稣，求你来与我们每个人同在。主耶稣，我们把一下时间都完全交托在主你的手中。主耶稣，求你来恩膏你的仆人，好让他所讲的每一句话是从神你而来。主耶稣，求你来与我们每一个人同在，好让我们每一个人听你的话语的时候，主耶稣，我们不只单单听，但是我们要行出来。感谢主耶稣，我们把一下时间都完全交托在主你的手中，准备好要聆听神的话语的，我们一起说阿们。弟兄姐妹平安 Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主 Puji Tuhan, 今天有机会来分享神的话语 hari ini kami diberi kesempatan bisa mensaringkan firman Tuhan. 时间过得真快，今天是10月份的最后一个星期。 Ya, waktu berjalan dengan cepat, hari ini sudah adalah minggu terakhir dari bulan 10. 今天我要分享的主题是 Tema yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini adalah 预备自己悔改，迎接复兴。
bersiapkan diri, bertobat, dan menyambut kebangunan rohani. 在还没有分享，让我们来先做一个祷告。 Sebelum kita mulai sharing, mari kita berdoa terlebih dahulu. 天上的爸父神， Bapa kami yang di surga, 满心感谢你， kami bersyukur, 感谢你恩待我们，让我们每个人都有健康的身体。 kami bersyukur untuk karunia-Mu sehingga kami semua bisa memiliki kesehatan. 虽然我们是在视频上主日崇拜， Walaupun kami beribadah secara online, 但我们相信主你依然与我们同在。 tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. 此刻我们又来聆听神你的话语， Dan sekarang kami akan mulai mendengarkan firman-Mu, 求你将圣经中的真理赐给我们， dan Engkau yang mengaruniakan kebenaran firman Engkau ya Bapa. 告诉我们当走的路， Beritahu kami jalan yang patut kami jalankan. 让我们的信心不至于软弱， Jangan biarkan iman kami menurun menjadi lemah. 让我们的脚步不至于疲乏， Jangan biarkan langkah kami menjadi lemah. 因为你的话语是我们走前的灯， Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, 路上的光， pelita di dalam jalan kami ya Bapa. 能让我们的生命得到造就， Engkau yang akan memberikan terang dalam kehidupan kami. 灵性得到复兴。 Iman kami bisa dibangkitkan, 仆人将以下的时间完全的交托在神你大能的手中。 dan hamba-Mu menyerahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. 我们这样的祈求祷告，奉主耶稣基督的圣的名， Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，平安。 Saudara-saudari, shalom semuanya. 一个昏迷的人，他的状态是他有生命的迹象， Tanda dari seorang yang mengalami kondisi koma adalah dia memiliki tanda-tanda kehidupan. 但是暂时他不知道发生什么事情。 Tetapi untuk sementara waktu dia tidak tahu apa yang terjadi. 有一种比昏迷更严重的， Ada satu keadaan yang lebih parah daripada kondisi koma ini, 就是休克。 yaitu shock. 他的状态是短暂失去生命的迹象。 Keadaannya itu ada kehilangnya tanda-tanda kehidupan dalam waktu yang singkat. 医生要医治这两种病人有不同的措施。 Jadi kalau dokter mau mengobati orang yang mengalami kedua masalah keadaan ini butuh penanganan yang berbeda. 对于昏迷的人，医生就要唤醒他； Untuk orang yang koma, dokter harus membangunkannya. 对于休克的医生就要尽全力来抢救，让他活过来。 Untuk orang yang mengalami shock, si dokter harus mencari cara agar bisa menolong membangunkan, agar orang yang bisa hidup. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 从属灵的层面看， kalau kita lihat dari hal kerohanian, 我们也曾经患上属灵休克， kita juga pernah mengalami kondisi shock dalam kerohanian kita. 但感谢主，因为我们认识了主耶稣， Tapi puji Tuhan karena kita sudah mengenal Yesus Kristus, 我们相信主耶稣， dan kita percaya pada Yesus Kristus, 耶稣成为我们的救主， Yesus menjadi juru selamat kita, 他把我们从休克的灵命救活过来。 dan Tuhan menolong kita dari keadaan shock rohani ini, kita diselamatkan. 我们重生了， Kita dilahirkan kembali, 我们成为新造的人， kita menjadi ciptaan yang baru, 但因为我们还活在世上， tetapi karena kita masih hidup di dunia ini, 我们因为世界的影响， kita karena pengaruh dalam dunia ini, 我们变得冷淡， kita menjadi tidak peduli, 和圣灵失去联系， dan kita juga kehilangan hubungan dengan Roh Kudus. 不顺服圣灵的带领， Kita tidak mau mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, 偏行己路， dan kita berjalan sesuai dengan hati kita, 这时我们开始 sehingga membuat kita mulai 处在属灵的昏迷中。 kita bisa jatuh menjadi koma di dalam kehidupan rohani. 我们只有 Kita membutuhkan 圣灵来唤醒我们，我们只有耶稣来唤醒我们， kita butuh Tuhan Yesus membangunkan kita, 复兴我们。 membangkitkan kita. 为何我们需要复兴呢？ Mengapa kita perlu kebangunan rohani ini? 复兴是跟属灵昏迷对抗的力量。 Karena kebangunan rohani adalah kekuatan untuk melawan koma. 复兴是神的能力领导他的子民，并唤醒灵魂的时刻。 Jadi kebangunan rohani ini adalah keputusan mula dari Tuhan dan bisa membangun kita, keinginan dari kita. 因为这从灵性的衰退和冷淡中再次醒过来。 Agar kita bisa bangun dari kehidupan rohani kita yang lemah.
那么为什么时候我们能得到复兴呢？ Jadi pertanyaannya adalah kapan kita bisa menemukan kebangunan rohani ini? 使徒行传1章6节，1章6到7节。 Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. 他们进去的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以得到的。” Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 从耶稣与门徒的对话， Dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini, 我们知道复兴不是人为的事情， dan kita tahu bahwa kebangunan rohani bukanlah rencana dari manusia, 也不能让我们来操控， juga tidak dapat dikendalikan oleh kita, 不是教会的计划， juga bukan rencana dari gereja, 更不是我们强求得来的， terlebih bukan hal yang bisa kita paksakan, 而是全由神来接近他要为教会做什么事情。 melainkan adalah keputusan mutlak Tuhan akan apa yang hendak dia lakukan untuk gereja. 换句话说， Dengan kata lain, 复兴是神的主权， kebangkitan rohani adalah otoritas Tuhan, 也是神的时间。 juga adalah waktu yang Tuhan. 但不是说我们身为基督徒，我们什么都不必做， Tapi bukan berarti kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu melakukan apapun. 就等神来复兴我们。 Hanya menunggu agar Tuhan yang membangunkan rohani kita. 我们只有预备自己来迎接神的复兴。 Kita juga perlu membersihkan hati kita untuk mengalami kebangkitan kebangunan rohani ini. 比如我们种的一棵树， Contohnya, misalnya kita menanam sebuah pohon, 我们知道结果子是神的工作， kita tahu berbuah adalah pekerjaan Tuhan. 但是我们有我们的工作， Tapi kita juga ada bagian yang harus kita lakukan. 我们要浇水施肥，让树长大。 Kita harus memberikan air dan juga memberikan pupuk agar dia bisa bertumbuh. 教会就像风筝一样， Gereja ini bagaikan layang-layang. 风筝不能创造风， Layang-layang ini tidak bisa menciptakan angin, 但是风筝要预备自己。 tapi layang-layang harus mempersiapkan diri. 当风一来，它马上就起飞了。 Ketika angin datang, dia bisa terbang. 在美国有一个小村庄， Di Amerika ada sebuah pedesaan kecil, 干旱了几个月， sudah berbulan-bulan mengalami kekeringan, 没有 kemarau, 下雨。 tidak ada hujan. 他们那地的人的日常生活是以农作业为主。 Dan orang yang tinggal di sana, mayoritas pekerjaan utamanya adalah bertanam, bercocok tanam. 如果再没有下雨，他们的土产将要枯干了。 Kalau masih tidak ada hujan, hasil tanaman mereka akan layu semuanya. 他们开始祈求上帝， Dan mereka mulai meminta kepada Tuhan, 祷告。 berdoa. 晚上他们继续在教堂来祷告。 Pada malam hari mereka berkumpul di gereja untuk berdoa. 有一天晚上， Jadi ada suatu malam, 有个小女孩来到这个教堂来祷告。 ada seorang anak gadis kecil datang ke gereja untuk berdoa. 他们每个人的眼光都注视这个小女孩， Dan semua mata orang di sana terfokus pada anak gadis muda ini. 因为这小女孩的穿着跟人家不一样。 Karena gadis kecil ini cara berpakaian beda dengan orang sekitarnya. 这小女孩穿了雨衣、雨裤、雨鞋，还带着雨伞。 Karena gadis kecil ini pakai baju hujan, jas hujan, dan bahkan memakai payung. 人家就觉得奇怪，就问这个小女孩： Jadi orang-orang merasa heran, lalu bertanya pada gadis kecil ini, 天气这么热，又没有下雨，为什么你穿这样的衣服？ sekarang cuaca lagi panas begini, nggak ada hujan, ngapain kamu pakai jas begini? 小女孩回答说： Jadi si anak gadis kecil ini berjawab, 我们不是今天晚上就求神来赐下雨吗？ bukannya malam ini kita mau berdoa meminta Tuhan untuk menurunkan hujan? 既然我们要求神来赐下雨，我们就有信心相信神一定会赐给我们。 Dan karena kita sekarang meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. 当我们相信会下雨，我们就有所预备。 Jadi ketika kita percaya akan turun hujan, kita harus mempersiapkan. 所以我们祷告完了之后，我们才可以回家。 Jadi sehingga setelah kita berdoa, kita bisa pulang ke rumah. 当他们祷告的时候， Dan ketika mereka berdoa, 真的 benar, 那天晚上神赐下倾盆大雨， dan pada malam itu Tuhan menurunkan hujan yang lebat.
所有的人只有这小女孩祷告完了之后能够直接回家， Dari antara semua orang itu hanya gadis kecil ini yang setelah berdoa bisa pulang ke rumah. 因为她已经预备好了。 Karena dia sudah mempersiapkannya. 其余的人就等到雨停才能够回家。 Yang sisanya orang-orang yang sisa tersebut harus menunggu hujannya berhenti baru bisa pulang. 这场大雨是神祝福那地的人， Hujan lebat ini adalah berkat Tuhan untuk orang yang tinggal di sana. 但隔天看到他们大部分的人都脸没有带着笑容， Tetapi pada keesokan harinya, pada orang-orang itu di muka mereka tidak membawa sebuah sukacita. 也没有喜乐。 Tidak ada sukacita pada mereka. 为什么呢？ Mengapa? 因为昨天晚上的倾盆大雨使到他们的家淹水了。 Karena hujan lebat semalam itu membuat rumah mereka kebanjiran, kemasukan air. 他们的家具很多都被水弄坏了， Banyak furniture di rumah mereka yang rusak gara-gara air hujan. 因为他们的屋顶有破口， Karena atap rumah mereka ada celah. 他们的排水管也是阻塞， Dan proses pembuangan mereka juga ada masalah. 所以由这个故事教导我们， Jadi dari cerita ini kita bisa belajar. 我们要领受神的祝福， Kita mau menerima berkat karunia Tuhan. 我们也有所预备。 Tapi kita juga harus mempersiapkannya. 如果没有当神的祝福临到我们， Karena bila tidak, ketika karunia Tuhan turun kepada kita, 反而我们享受不到神的恩典。 malahan kita tidak bisa menikmati karunia Tuhan tersebut. 关于复兴的预备，以色列人做了一个很失败的榜样。 Dari mengenai persiapan untuk kebangunan rohani ini, orang Israel membuat sebuah contoh yang sangat-sangat tidak baik. 以色列人是代表一个预备复兴而盼望复兴的民族。 Orang Israel ini, bangsa Israel menandakan orang yang mengharapkan akan adanya kebangunan rohani. 当他们被罗马帝国统治时， Ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi, 他们被逼迫、 mereka dipaksa, 被苦待， mereka disiksa, 他们盼望神来复兴以色列， mereka mengharapkan Tuhan untuk membangkitkan bangsa Israel. 让他们脱离罗马帝国的捆绑。 Agar mereka bisa terlepas dari belenggu bangsa Romawi. 他们祈求神， Mereka meminta kepada Tuhan, 神啊，才派弥赛亚来吧， Tuhan tolong kirimkan Mesiasmu 拯救以色列。 untuk menyelamatkan bangsa Israel. 但当上帝真的才派弥赛亚来到他们当中， Tetapi ketika Tuhan menurunkan seorang Mesias di antara mereka, 以色列人却把他钉在十字架上。 ada sebagian orang Israel malah membuat dia mati di atas kayu salib. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为以色列人没有预备好迎接弥赛亚来复兴他们。 Karena bangsa Israel mereka tidak mempersiapkan mereka untuk menyambut Mesias ini. 对预备迎接弥赛亚的心从不清楚。 Hati mereka untuk menyambut Mesias ini tidaklah tepat, tidaklah mereka persiapkan. 对弥赛亚要来的情形从来没有实实在在正确的了解。 Mereka tidak pernah benar-benar mengetahui, mencari tahu mengenai kedatangan Mesias ini. 他们只知道自我为中心。 Mereka hanya memfokuskan diri mereka sebagai fokus. 耶稣来是要复兴他们， Yesus datang untuk membangkitkan mereka, 复兴以色列国， membangkitkan bangsa Israel, 赶走罗马帝国。 dan mengusir kerajaan Romawi daripada mereka. 那你知道耶稣所做的一切，并不是他们所有的。 Tapi malahan apa yang Yesus lakukan itu bukanlah sesuai dengan keinginan bangsa Israel ini. 耶稣用一个很重要的比喻来提醒我们，世上一定要有预备。 Dan juga Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat penting bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita harus ada persiapan. 就是透过马太福音25:31到13节， Yaitu yang tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai 13. 那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。 Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 其中有5个愚拙的，5个是聪明的。 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 愚拙的拿着灯却不预备油， Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 聪明的拿着灯又预备油在器皿里。 Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。 Tetapi karena mempelai
itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 半夜有人喊就说：“新郎来了，你们出来迎接他。” Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 那些童女就起来收拾灯， Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 愚拙的对聪明者说：“请分点油给我们，因为我们的灯又灭了。” Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. 聪明者回答说：“恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油的那里去买吧。” Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。” Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 他却回答说：“我是在告诉你们，我不认识你们。” Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 5个聪明的童女和5个愚拙的童女的分别， Jadi inilah perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 不在于是否他们渴慕。 Tidak terletak pada apakah mereka menginginkannya, 事实上，这10个童女同样都是很渴慕， karena pada faktanya 10 gadis ini mereka semua memiliki keinginan tersebut. 否则就不会等到半夜。 Kalau tidak, mereka tidak akan menunggu sampai tengah malam. 聪明与愚拙的分别，就是在于他们没有准备好。 Berbeda antara yang bijaksana dan bodoh adalah terletak pada mereka yang mempersiapkannya. 5个聪明的，因为他们准备了灯，又预备了油。 Dan 5 yang bijaksana ini mereka sudah mempersiapkan pelitanya dan juga mereka mempersiapkan minyak. 愚拙的就是只准备了灯，而没有预备油。 Yang bodoh mereka hanya menyiapkan pelita tetapi tidak menyiapkan minyak. 因为灯的作用就是点亮照明。 Dan fungsi dari pelita adalah untuk menerangi. 如果准备了灯，而没有预备油， Kalau hanya mempersiapkan pelita tetapi tidak menyediakan minyak, 当油用完了，灯就没有作用了。 ketika minyaknya habis, pelita ini sudah tidak ada gunanya. 好比一个军人拿着枪上战场， Sama halnya dengan seorang tentara yang membawa senjata lalu pergi perang. 到了战场遇到敌人要开战的时候， Dan ketika sudah masuk ke medan perang dan mau berperang melawan musuh, 他才知道自己没有多预备子弹。 baru sadar ternyata dia tidak menyiapkan peluru. 这是一个很致命的问题。 Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们很忠心的出席每次的主日聚会， kita dengan sangat setia menghadiri semua ibadah pada hari Minggu. 每次小组我们都有出席， Setiap komsel pun kita hadir. 教会的每个事项我们都参加， Setiap kegiatan gereja kita juga mengikutinya. 这些都是好的， Semuanya itu bagus, 是神喜悦的。 juga berkenan bagi Tuhan. 但是有一个更重要的， Tetapi ada satu hal lagi yang lebih penting, 就是我们有没有跟耶稣建立一个亲密的关系。 yaitu apakah kita telah membangun hubungan yang intim dengan Yesus. 这是一个很重要的属灵问题。 Ini adalah sebuah permasalahan rohani yang sangat penting. 马大和玛利亚的表现， Kita bisa lihat dari Marta dan Maria. 马大忙于准备食物， Marta sibuk mempersiapkan makanan. 而玛利亚领受与耶稣同在的祝福。 Sedangkan Maria dia menikmati kehadiran persekutuannya dengan Yesus. 不是说马大的工作不重要， Artinya bukannya pekerjaan Marta itu tidak penting, 但领受神的恩典和神的同在更重要。 tetapi melainkan menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan itu lebih penting. 在约翰福音13:27节， Di kitab Yohanes 10 ayat 27, 耶稣说 Yesus berkata, 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 弟兄姐妹，我们要听神的声音， Saudara-saudari, kita mau mendengarkan suara Tuhan. 必须要跟他同在， Kita harus bersekutu bersama Dia 才能也跟着他，我们才能够听到他的声音。 dan juga kita harus mengikuti Dia agar kita bisa mendengar suaranya. 只有跟耶稣有亲密的关系，我们才能有圣灵的同在和充满。 Hanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bisa memiliki persekutuan dengan Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus. 使我们的灯永远充满油， Agar pelita kita senantiasa selalu dipenuhi dengan minyak, 让我们的生命发光，照在人前， agar kehidupan kita bisa menjadi pelita yang menjadi terang, 使天父得到荣耀。 sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. 迎接神一定要心灵发光， Dan menerima Yesus, Tuhan harus dengan hati yang bersinar. 因为神是光， Karena Tuhan adalah terang, 神不接受人以心灵暗淡来迎接他。 Tuhan tidak menerima orang yang padam hatinya untuk menerima Dia. 圣经告诉我们有5个愚说的要去买油， Firman Tuhan mengatakan pada kita ada 5 garis bodoh yang pergi membeli minyak. 这是表示我们跟随耶稣，追求圣灵的同在和充满。 Nah, ini menandakan kita ketika kita mencari Tuhan, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, 是必须付出代价的。 ada yang harus kita korbankan. 我们要拿时间来灵修祷告， Kita harus mengambil waktu kita untuk menjadi waktu teduh kita, dan juga kita berdoa, 读经、参加聚会等等。 membaca firman Alkitab dan juga mengikuti persekutuan di gereja. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 因为新冠肺炎的肆虐，影响到我们基督徒的信心。 karena pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi kehidupan rohani kita, keimanan kita. 有一部分的基督徒信心软弱， Ada sebagian jemaat yang mungkin imannya lemah, 有时连小组聚会都不想出席。 kadang sampai komsel pun mereka tidak mau mengikutinya. 其实现在出席小组就比以前更容易。 Karena sebenarnya untuk menghadiri komsel lebih mudah dibanding sebelumnya. 只要一按手机就可以参加小组了。 Dan kita hanya perlu menekan ponsel kita dan kita bisa mengikuti persekutuan komsel. 但是总是觉得很累，不想参加。 Tapi seringnya orang merasa capek tidak mau mengikutinya. 我要承认，我有时也会有这种心态。 Dan saya juga mengakui terkadang saya juga mengalami hal yang demikian. 如果能够今晚不要参加，不是休息一下也是好。 Kalau bisa malam ini gak usah ikut komsel, mau istirahat saja. 但是我提醒我自己不可以这么做， Tapi saya mengingatkan diri saya tidak boleh berlaku demikian. 因为基督徒越累越要寻找神。 Karena orang Kristen ketika dia semakin lemah, semakin dia butuh mencari Tuhan. 越软弱，我们越要寻找神。 Ketika kita lemah, kita lebih butuh mencari Tuhan. 因为诗篇28章7节告诉我们， Karena Mazmur 28 ayat 7 berkata kepada kita, 耶和华是我的力量，是我的盾牌，是我心里依靠他，我就得帮助，所以我心中欢乐，我心必用诗歌颂赞他。 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. 圣经提醒我们不可以停止聚会。 Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh berhenti bersekutu. 如果我们有这样的心，必须要战胜它， Apabila kita melihat hati yang demikian, kita harus menang. 因为我们会渐渐进入属灵昏迷当中。 Karena bila tidak, kita akan perlahan-lahan kita jatuh menjadi keadaan koma dalam kerohanian kita. 我们的心已渐渐远离神了。 Nah, hati kita secara perlahan-lahan menjadi jauh daripada Tuhan. 我相信耶稣在还没有第二次的降临时， Dan saya percaya ketika sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, 他必先复兴他的教会。 Yesus akan membangkitkan gerejanya terlebih dahulu. 所以我们现在要有预备， Jadi sekarang kita harus mempersiapkan, 不要使到我们赶不上复兴的车。 jangan biarkan kita tidak bisa mengikuti kebangkitan ini. 弟兄姐妹，我们试试想， Saudara-saudari, apakah kita berpikir, 如果我们去旅游， kalau kita pergi berlibur, 到了一个旅游胜地，
sampai ke sebuah tempat wisata. 我们要进去的时候， Ketika kita mau masuk ke dalam, 看门的人不给我们进去， orang yang menjaga pintu itu tidak memberikan izin kepada kita masuk. 但是我们看到别人都能够进去，只有我们不能够进去， Tapi kita lihat semua orang bisa masuk, hanya kita yang tidak boleh masuk. 我们一定会很生气， Kita pasti akan marah, 很苦恼， akan sangat frustasi, 很失望。 sangat kecewa. 但是这个在世上是没有什么大问题。 Tetapi dalam kehidupan duniawi ini sebenarnya itu bukanlah sebuah masalah besar. 如果真的没有办法进去，我们下次还可以再来。 Kalau benar-benar hari itu kita tidak bisa masuk, kesempatan lain kita masih bisa masuk. 如果这个事情是发生在天堂， Tapi kalau hal ini terjadi di surga, 当我们要进天堂的门的时候， ketika kita memasuki pintu gerbang surga, 天堂的门关着，不要给我们进， gerbang surga tertutup sehingga kita tidak bisa masuk. 眼看别人都能够进， Kita melihat semua orang bisa masuk, 这时候我们失望痛苦就大了。 dan pada saat itulah kekecewaan, penderitaan kita, sakit hati kita begitu besar. 我们哀哭、呼求、懊悔、这恨也都没有用了。 Kita menangis, berteriak, bertobat sekalipun sudah tidak ada gunanya. 这是个严重的问题， Ini adalah hal yang sangat penting 必须去深思。 yang patut kita pikirkan secara mendalam. 透过耶稣的比喻，他告诉我们， Melalui perumpamaan yang Yesus katakan ini, 我们只有两个选择， hanya ada dua pilihan bagi kita. 不是像聪明的童女进去与主人一起坐席， Yang pertama adalah mengikuti yang bijaksana ini sehingga kita bisa masuk dan bersama-sama dengan mempelai pria. 就是如没有，就像愚拙的童女被关在门外。 Kalau bukan yang pertama ini, yang kedua yaitu seperti gadis kecil yang bodoh yang tidak bisa masuk, yang hanya bisa di luar. 耶稣透过这个比喻是强调我们要有预备， Melalui perumpamaan ini, Yesus menekankan kepada kita harus memiliki persiapan. 而这个预备别人不能代替你做。 Tapi persiapan ini, orang lain tidak bisa membantu kita untuk melakukannya. 个人要来到神的面前， Setiap orang harus datang ke hadirat Tuhan, 预备自己的心， mempersiapkan hatinya. 没有任何人能代你做这个工作。 Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan orang lain untuk melakukannya. 耶稣就要再来， Yesus akan datang kembali, 在末世代将有巨大的复兴降临。 dan di masa yang pengakhiran ini akan ada kebangkitan yang besar. 你我有没有预备好 Saudara-saudara dan saya, apakah kita sudah mempersiapkannya? 迎接主的再来和复兴呢？ Menyambut kedatangan Yesus dan kebangkitan ini, 复兴开始于人心的悔改， kebangunan rohani ini bermula dari perubahan hati seseorang. 悔改不仅仅改变行为， Perubahan ini, bertobat ini tidak hanya melalui tindakan yang berubah, 而是重新爱上耶稣。 tapi sekali lagi mengasihi Yesus. 今天，如果我们觉得我们很爱耶稣，耶稣很亲近， Hari ini apabila kita merasa bahwa kita begitu mengasihi Yesus dan kita mau dekat dengan Yesus, 那就感谢主了。 nah itu puji Tuhan. 如果我们觉得我们对耶稣冷淡，那就赶快悔改吧。 Tapi kalau hari ini kita merasa kita jauh dengan Tuhan, cepat-cepatlah kita bertobat. 就在这下7章14节， Dan di 2 Tawari 7 ayat 14, 这称我名下的子民，若这杯祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 在四世纪，每次以色列人犯罪远离神， Di kitab Tawara ini setiap kali ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan berdosa, 经过属灵的黑暗， melalui kerohanian yang begitu gelap, 遭苦难和逼迫时， telah mengalami penderitaan, 他们哀求神，并转离他们的恶行时， dan mereka memanggil Tuhan dan berbalik daripada kejahatan mereka, 神就差派士师来拯救他们。 dan Tuhan akan mengutus hakim untuk menyelamatkan mereka. 真心的认罪悔改， Dan ketika mereka bertobat dengan benar, 转离恶行， berbalik daripada kejahatan, 这杯的祷告， dan juga berdoa 寻 dengan tulus, 求神的面， mencari wajah Tuhan, 神必赐下复兴。 Tuhan akan memberikan kebangkitan. 在1893年，
pada tahun 1893, 乌干达的教会变得不冷不热。 gereja di Uganda ini mereka menjadi dingin kepada Tuhan. 他们的小组聚会停止， Komsel mereka berhenti, 所有的事工都没有了， segala pelayanan berhenti semuanya, 只剩下主日崇拜。 hanya menyisakan ibadah di hari Minggu. 有一天， Suatu hari 有一个会友 ada seorang jemaat 拿了他的洗礼证书， mengambil surat baptisnya 来找他的主任牧师。 dan dia datang dan mencari gembalanya. 他说：“牧师，我这张洗礼证书还给你，我不要做基督徒了。 Dia bilang, Pak Gembala, surat baptis ini saya balikan kepadamu, saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. ”牧师问他：“为什么你这样说 Dan si pendeta bertanya, mengapa kamu berkata demikian?？” 他说：“牧师， Dia 当 bilang, Pak Pendeta, 你跟我传福音的时候， ketika kamu menyampaikan firman Tuhan kepada saya, 你说只有我打开心接受耶稣， engkau berkata yang penting di saat saya membuka hati saya dan menerima Yesus, 耶稣就赐我能力， Yesus akan memberikan kuasa kepada saya 胜过一切的罪， atas segala dosa. 我就可以成为一个自由得胜。 Sehingga saya menjadi orang yang bebas dan juga berkemenangan 喜乐在圣灵里面。 dan bersukacita di dalam Roh Kudus. 可是我从来没有感受到。 Tapi sampai sekarang saya tidak pernah merasakannya. 我说服我自己，我是基督徒， Saya mengatakan saya adalah orang Kristen, 但是我没有办法战胜罪恶。 tapi saya tidak bisa menang atas kejahatan. 我活着是两面人的生活， Saya hidup bagaikan orang yang bermuka dua. 我很痛苦。 Saya sangat menderita. 我不要再做假冒伪善的人了。 Saya nggak mau jadi orang yang berpura-pura demi seperti ini. 在教会的弟兄姐妹 Jadi di semua jemaat saudara-saudari di gereja 也是一样， sama juga demikian. 他们说的和做的不一致， Apa yang mereka katakan dan mereka lakukan itu tidak sama. 连你牧师也是一样。 Bahkan kamu pendeta juga demikian. 你在台上所讲的， Apa yang kamu katakan di atas panggung, 你活不出来， kamu tidak bisa melakukannya. 所以我很累了。 Jadi saya sudah sangat capek. 这个洗礼证书还给你，我不做基督徒了。 Jadi surat baptis ini saya balikan kepadamu, saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. 这人走了之后， Dan ketika setelah orang itu pergi, 主任牧师就回到了房间里， jadi pendeta ini dia kembali ke kamarnya 在密室里他求 dan di ruangannya dia berdoa 求神饶恕他， meminta pengampunan Tuhan 因为他没有好好的牧养这个教会。 karena ia tidak benar-benar menggembalakan gereja ini. 到了主日，牧师在台上讲道， Sampai di hari Minggu ketika ibadah, pendeta ini menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. 他在台上承认他自己的罪， Di atas mimbar dia mengakui dosa dia. 现场立刻就得到回应。 Dan di saat itu juga jemaatnya memberikan respon. 很多会友也出来认罪悔改， Dan juga banyak jemaat yang juga maju ke depan mengakui dosa mereka, bertobat. 教会从那一刻起就复兴了。 Dan mulai saat itu gereja itu bangkit, dibangunkan kembali. 主的爱进入家庭， Kasih Tuhan masuk ke dalam rumah tangga 影响邻舍， dan juga mempengaruhi semuanya. 使乌干达鲜花大复兴。 Sehingga Uganda secara negara ini mereka mengalami sebuah kebangkitan yang besar. 但乌干达的人也跟以色列人一样， Tapi orang-orang Uganda ini juga sama halnya dengan bangsa Israel. 领受复兴恩典之后， Setelah mengalami kebangkitan dan juga kasih karunia Tuhan, 慢慢也对神冷淡了， secara perlahan mereka juga menjadi jauh daripada Tuhan. 人命败坏。 Dan juga keimanan mereka turun, 在 jatuh. 1982年， Pada tahun 1982, 乌干达发现第一例的艾滋病， di Uganda mengalami terjadi sebuah kasus HIV yang pertama. 随后蔓延， Setelah itu merambat, 艾滋病肆虐， virus HIV ini menyebar. 飙升到全国53%的人口。 Bahkan 53% dari orang rakyatnya mengalami terkena HIV. 联合国卫生组织一度公布，这是全球艾滋病影响最严重的国家。 Dan di WHO juga mengatakan bahwa ini ada sebuah kasus paling parah yang terjadi di sebuah negara. 国家既贫穷又充满了瘟疫疾病， Negara ini sudah miskin dan penuh dengan penyakit.
所以简直是一个绝望的国家。 Dan bisa dikatakan adalah sebuah negara yang sangat tidak ada harapan. 最严重时， Di keadaan yang paling parah, 有的工厂因为患病的工人和死亡的人数多而无法开工。 ada pabrik yang tidak bisa beroperasi karena banyak orangnya, karyawannya yang terkena bahkan mati karena penyakit ini. 村庄全庄能够劳动力的人都患了病， Dan semua orang di pedesaan yang bisa bekerja semuanya terjangkit penyakit ini. 地里无人干活， Dan di ladang-ladang tidak ada orang yang bekerja 国家的正常生产和生活受到严重的影响。 dan produksi maupun pekerjaan di negara itu juga mengalami masalah yang sangat besar. 这个国家几乎每个人都活在绝望当中。 Dan bisa dibilang semua orang yang tinggal di negara itu mengalami sebuah mereka tidak jadi kehilangan harapan, putus asa. 当他们绝望到极点， Ketika mereka putus asa, 走到尽头的时候， mereka sampai pada penghujung mereka tidak ada harapan lagi. 他们开始寻求神， Mereka mulai mencari Tuhan. 迫切祷告， Mereka berdoa, 并且24小时的祷告。 bahkan berdoa selama 24 jam. 当时他们的总统 Ketika itu presiden mereka 做了历史性的行动， melakukan sebuah gerakan yang sangat besar. 他公开为自己和国家的罪悔改、认罪悔改。 Dia secara terbuka dia bertobat untuk kesalahannya, dosanya dan juga dosa dari rakyatnya. 向神祈求祷告， Dan berdoa kepada Tuhan. 神垂听了乌干达总统以及他们人民的悔改和祷告。 Dan Tuhan juga mendengarkan doa dari presiden dan juga rakyat dari Uganda ini. 神复兴了乌干达， Dan Tuhan membangkitkan Uganda 从53% 的人感染艾滋病， dari 53% orang dari rakyatnya yang terkena penyakit ini 下降到剩下5%。 turun sampai hanya 5% dari rakyat yang terkena. 连世界卫生组织都称奇。 Bahkan WHO pun juga memuji-muji mereka. 我们要知道，到现在艾滋病还没有药可以医治痊愈。 Kita tahu bahwa sampai sekarang pun penyakit AIDS atau HIV ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya secara total. 只是能够控制而已。 Hanya bisa mengontrol penyakit ini. 但在乌干达有47% 的人痊愈了。 Tapi di Uganda ada 47% orang yang sudah bisa sembuh. 神迹奇事的发生是因为乌干达的人真心的悔改。 Dan pekerjaan ini bisa terjadi karena orang-orang Uganda ini bertobat. 陈忠道牧师这么说： Ada pendeta Sen Chong Tao berkata demikian. 没有真诚的悔改，就不会有真正的复兴。神界不会包容罪恶而撤下复兴。 Tanpa pertobatan yang tulus, tidak akan pernah ada kebangunan rohani yang nyata. Tuhan tidak akan pernah mentolerir dosa dan memberikan kebangunan rohani. 布道家查理·芬尼说： Pengkhotbah Charles Grandison Finney juga berkata, 教会若没有复兴，基督徒灵命相继死亡的速度将超过得救人数的增加速度。 jika gereja tidak mengalami kebangunan rohani, tingkat kematian rohani orang Kristen akan melebihi tingkat peningkatan jumlah orang yang diselamatkan. 由此可见复兴的重要性。 Bisa dilihat bahwa betapa pentingnya kebangunan ini. 只要我们有真诚的悔改， Selama kita dengan tulus kita bertobat, 我们相信耶稣必复兴我们的教会。 kita percaya Tuhan Yesus akan membangkitkan gereja kita. 神能复兴乌干达， Tuhan bisa membangun kembali Uganda. 同样神也能够复兴我们。 Sama halnya Tuhan juga bisa membangkitkan kita. 以弗所书5章17节说： Kita Efesus 5 ayat 17 berkata, 弟兄姐妹，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Saudara-saudari, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 身为基督徒，我们最重要的是要时时刻刻的警醒， Sebagai orang Kristen, hal yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah senantiasa sadar, 预备好自己来迎接主赐给我们的复兴， mempersiapkan hati kita agar kita bisa menerima kebangkitan dari Tuhan 并主第二次的降临。 dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 为了避免我们属灵衰退，我们必须扎根在上帝的话语和他的真理里面。 Untuk menghindari kita menjadi jauh daripada Tuhan, kita harus memiliki fondasi yang kuat dan persekutuan yang ketat
dekat dengan intim dengan Tuhan, 恳切祷告， berdoa dengan bersungguh-sungguh 彻底的认罪悔改， dan benar-benar bertobat dan mengakui dosa 并且更新自己。 dan juga memperbaharui diri. 我们若能遵守圣经的教导， Apabila kita bisa mengikuti ajaran-ajaran di Alkitab, 顺服圣灵的带领， turut kepada tuntunan Roh Kudus, 离弃罪恶的生活， menjauh daripada kehidupan yang berdosa 渴慕上帝的工作， dan juga mendambakan pekerjaan Tuhan. 我们就预备好了， Dan kita itu artinya kita sudah mempersiapkan diri kita 就可以等待迎接复兴的到来。 dan sehingga kita bisa menunggu kebangkitan Tuhan. 我们相信这个新冠肺炎过后， Kita percaya setelah pandemi COVID-19 ini 世界将会有更大的属灵复兴。 akan ada sebuah kebangkitan rohani yang lebih besar di dunia ini. 我们的教会也将被神复兴， Gereja kita juga sama akan dibangkitkan oleh Tuhan 成为蒙神喜悦的、 menjadi sesuai dengan kehendak Bapa, 蒙神赐福的教会。 menjadi sebuah gereja yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. 弟兄姐妹，你们预备好了吗？ Saudara-saudari, apakah saudara sudah mempersiapkannya? 神爱你们，祝 Saudara 福你们。 Tuhan mengasihi saudara dan juga memberkati saudara. 感谢主， Puji Tuhan, 让我们来做祷告。 mari kita berdoa. 亲爱的主耶稣，我们向你献上感恩。 Bapa kami di surga, kami bersyukur pada Engkau. 透过今早你的话语提醒我们就预备自己 Melalui firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kita, kami harus mempersiapkan diri, 悔改归向你， bertobat dan berbalik pada Engkau, 来迎接你所赐给我们的复兴。 agar kami bisa menikmati kebangkitan yang telah Engkau siapkan untuk kami. 我们深信你要复兴我们， Kami percaya Engkau mau membangkitkan kami, 胜过我们想要被复兴的渴望。 melebihi keinginan kami untuk dibangkitkan. 虽然此时我们深受苦难， Sekalipun sekarang kami mengalami penderitaan, 我们相信你要磨练我们的信心和耐心。 kami percaya ini semua karena Engkau mau melatih kami, hati dan pikiran kami. 疫情过后，你将会大大的赐福于我们。 Setelah pandemi ini, Engkau akan memberkati kami secara luar biasa. 求你加添我们的力量， Biarlah Engkau yang menambahkan kekuatan bagi kami, 让我们活出你的好见证， agar kami bisa menghidupkan kesaksian yang memuliakan nama-Mu. 在我们每天的生活中 Dalam kehidupan kami sehari-hari, 成为多人的祝福， menjadi berkat bagi orang lain, 荣耀你的名。 memuliakan nama-Mu. 感恩祷告是奉耶稣基督这圣的名求， Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. “弟兄姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：北切阿的银行061-308-6860 Widianto，要把姓名和代号写在注明的当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里也要感谢弟兄姐妹们所给的奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿上帝大大的赐福于你们。这个礼拜的报告呢，就是我们下个礼拜也有守圣餐，教会也有预备了圣餐，所以弟兄姐妹如果可以的话，能够来教会来拿你们的圣餐。如果不方便的话，弟兄姐妹也可以在家自己来预备。让我们下个星期一起来守圣餐，感谢主。弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari. 在这里，我们感谢我们的总组长潘弟兄， Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat Wakil Ketua kita Pak Widianto. 谢谢他的道讲中了我们， Terima kasih buat firman-Nya telah terkena di hati kita, 愿我们悔改， supaya kita bisa bertobat 然后复兴我们的灵命， dan memulihkan kehidupan rohani kita, 使到我们灵命更加成长。 supaya kehidupan rohani kita bisa semakin bertumbuh. 愿神赐福我们总组长潘弟兄， Kiranya Tuhan menyertai Wakil Ketua Komsel Pak Widianto. 感谢主。 Terima kasih Tuhan. 这时候我们为了奉献来祷告， Sekarang kita mau berdoa buat persembahan. 天父，我们向你感恩， Bapa kami mengucap syukur. 感谢你一路来的看顾和保守， Terima kasih buat penyertaan-Mu 从今到现在， dari dulu sampai sekarang. 我们向你感恩。 Kami mengucap syukur. 主，你看到我们众弟兄姐妹， Tuhan Engkau melihat saudara-saudari. 他们要来奉献， Mereka mau
persembahan. 愿上帝你赐福于他们， Kiranya Engkau memberkati mereka, 赐福每双奉献的心。 memberkati buat setiap hati yang mempersembahkan. 我们相信一切的源头 Kami percaya bahwa setiap sumber dari kehidupan 都 kami 是从你而来 itu 的。 berasal dari Engkau. 主，我们带着感恩的心 Tuhan, kami membawa hati yang bersyukur, 为主奉献。 mempersembahkan persembahan 愿 kami. 上帝赐福我们众弟兄姐妹的服侍。 Kiranya Tuhan Kau memberkati buat setiap pelayanan saudara-saudari. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告。 kami berdoa. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 我们同样的弟兄姐妹，我相信弟兄姐妹，你有软弱的，或是有病症的，有呀。 Kita juga mau berdoa buat setiap yang lemah, setiap yang sakit. 但是我们相信上帝全能的神必要医治我们， Kita percaya bahwa Allah kita yang luar biasa bisa menyembuhkan kita. 所以我们同心合意，为了需要的弟兄姐妹来祷告。 Sehingga pada saat ini kita mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. 我们举起我们的手， Mari kita angkat tangan kita. 让弟兄姐妹健康的也为着需要的来祷告。 Buat saudara-saudari yang sehat, mari kita berdoa buat saudara kita yang membutuhkan. 所以我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，你看到 Bapa, Engkau melihat 我们众弟兄姐妹把他们的手按在他们要祷告的部位上， setiap saudara-saudari kita yang menaruhkan tangan mereka di posisi yang mereka membutuhkan untuk didoakan. 上帝，我们知道你是我们医治的耶和华。 Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan kami. 耶稣，你的鞭伤现在医治我们众弟兄姐妹。 Tuhan, biru-biru salibmu menyembuhkan saudara-saudara kita saat ini. 我们相信，我们宣告， Kami percaya bahwa kami imani 耶稣基督，你是有能力的神， Yesus Engkau Allah yang mempunyai kuasa. 你也是垂听祷告的神。 Engkau juga Allah yang mendengar. 我要奉耶稣基督的名， Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus 将按手在弟兄姐妹的身上的完全交给主。 yang menaruh tangan di tempat yang mereka butuhkan, kami serahkan ke dalam 主 tangan-Mu. 啊，按着你的时间医治他们。 Biar melalui waktu-Mu Tuhan Kau menyembuhkan mereka. 我们用信心领受 Kami mengimani, kami terima 上帝的医治， penyembuhan dari 奉耶 Yesus. 稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们同心合意祷 kami 告， bersatu hati dan berdoa. 奉耶稣基督的名， Di dalam nama Tuhan Yesus. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 我们也为了我们的聚会来祷告， Kita juga berdoa buat gereja 我 kita. 们感谢赞美主。 Kita berterima kasih 开 buat 始到末 Tuhan. 了的聚会，上帝与我们同在。 Ibadah dari awal sampai akhir Tuhan menyertai 所以 kita. 举起我们的手，弟兄姐 Mari 妹， kita angkat tangan kita. 我们要领受上帝的祝福。 Kita mau menerima berkat dari Tuhan. 天父，你看到我们众弟兄姐妹， Tuhan, Kau melihat saudara-saudari 他们 kita. 举起他们的手，他们愿意，他们渴望、渴慕上帝。 Tuhan, Kau melihat tangan mereka yang terangkat bahwa mereka merindukan Tuhan berkat-Mu, 渴慕上帝的赐福。 rindu akan penyertaan-Mu Tuhan. 谢谢你，主耶稣。 Terima kasih Tuhan. 开始到末了的聚会， Dari awal ibadah kami, 你与我们同在。 Engkau menyertai kami. 愿上帝赐福于我们， Kiranya Tuhan Kau menyertai kami. 愿天父的慈爱、 Kiranya kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 kasih karunia Yesus 圣 Kristus, 灵与交通与感动， penyertaan dengan Roh Kudus, 常与我们同在， selalu menyertai kita 从今时 dari awal 直到永远。 sampai 上 selama-lamanya. 帝的百姓， Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 上帝赐福。 Tuhan memberkati. 我要全心赞美他无所有。